selamanya. Akan tapi kita tidak dapat nafikan satu perkara, bahawa tidak semua pasangan mampu untuk mengekalkan perkahwinan mereka. Disebabkan apa? Disebabkan beberapa faktor tertentu. Maka dengan itu Islam telah mengharuskan penceraian ini jika ia adalah satu penyelesaian yang terbaik yang boleh dilakukan. Akan tetapi kalau kita lihat stigma masyarakat terhadap perkara yang berkaitan dengan penceraian ini adalah satu perkara yang susah kerana mereka beranggapan ia melibatkan hal urus dengan mahkamah. Sedangkan kalau kita lihat permohonan penceraian ini adalah lebih mudah sekarang dengan wujudnya sistem penceraian fast track. Ini sedikit sebanyak telah memberikan ruang dan peluang agar penceraian ini dapat dipercepatkan dan dipermudahkan, yang mana ia akan membawa banyak kemaslahatan dan manfaat kepada pasangan suami isteri yang telah mencapai kesepakatan untuk bercerai. Seksyen 47 Amanat Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan bahawa seorang suami atau seorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada mahkamah dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akuan bersumpah. Selepas penerimaan permohonan tersebut, mahkamah hendaklah mengeluarkan satu saman yang diserahkan kepada kedua-dua belah pihak. Saman yang diterima adalah untuk mengarahkan kepada kedua-dua belah pihak untuk hadir ke mahkamah pada hari yang ditetapkan bagi penyiasatan kes perceraian tersebut, sama ada kedua-dua belah pihak setuju atau tidak. Jika kedua-dua belah pihak bersetuju terhadap perceraian tersebut dan mahkamah berpuas hati, wujudnya syiqaq iaitu pecah belah yang tidak dapat diselesaikan, maka mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talak di hadapan mahkamah. Mahkamah hendaklah merekodkan hal satu talak itu dan hendaklah menghantar satu salinan rekod itu yang diberafui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan dan perintah bersih akan dikeluarkan. Seksyen 47 Amanat Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan bahawa seorang suami atau seorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada mahkamah dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akuan bersumpah. Selepas penerimaan permohonan tersebut, mahkamah hendaklah mengeluarkan satu saman yang diserahkan kepada kedua-dua belah pihak. Saman yang diterima adalah untuk mengarahkan kepada kedua-dua belah pihak untuk hadir ke mahkamah pada hari yang ditetapkan bagi penyiasatan kes perceraian tersebut, sama ada kedua-dua belah pihak setuju atau tidak. Jika kedua-dua belah pihak bersetuju terhadap perceraian tersebut dan mahkamah berpuas hati, wujudnya syiqaq iaitu pecah belah yang tidak dapat diselesaikan, maka mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talak di hadapan mahkamah. Mahkamah hendaklah merekodkan hal satu talak itu dan hendaklah menghantar satu salinan rekod itu yang diberafui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan dan perintah bersih akan dikeluarkan. 5 syarat tersebut merupakan wujudnya dokumen-dokumen yang lengkap, wujudnya suami dan isteri yang hadir semasa kes didaftarkan. Carta ahli ini menunjukkan proses sebelum pelaksanaan inovasi perceraian fast track diwujudkan. Carta ahli ini juga menjelaskan bahawa proses perceraian yang dilalui oleh kedua-dua belah pihak mengambil masa selama 2 hingga 3 bulan, iaitu selama 60 hingga 90 hari bagi sebuah kes perceraian dengan persetujuan kedua-dua belah pihak selesai. Hal ini menyebabkan kesan negatif kepada imej JAS-Kes iaitu Jabatan Keagamaan di Syariah Selangor dan menimbulkan banyak aduan daripada pelanggan serta peningkatan kes-kes tertolak di Mahkamah Syariah. Oleh itu, satu inisiatif telah dilakukan oleh JAS-Kes bagi menyelesaikan isu ini, iaitu dengan mengambil langkah melaksanakan sistem perceraian fast track di Mahkamah Syariah Selangor. Carta ahli ini pula menunjukkan proses pembubaran perkahwinan di bawah Seksyen 47 Amanat Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor sebelum inovasi perceraian fast track diwujudkan. Ia bermula apabila mahkamah menerima permohonan daripada sebelah pihak sama ada suami atau isteri. Kemudian mahkamah akan menyemak dan mengenal pasti sama ada permohonan tersebut merupakan kes fast track ataupun tidak melalui 5 syarat yang telah disebutkan sebelum ini. Kemudian mahkamah akan menetapkan jumlah bayaran pendaftaran kes sebelum mahkamah membuka
file kes dan diberi penandaan di file kes sebagai kes fast track. Kemudian, pihak-pihak akan terus ke Dewan dan menjalani proses pembicaraan pada hari yang sama. Jika mahkamah berpuas hati dan mahkamah yakin bahawa wujudnya syiqaq tidak dapat diselesaikan oleh kedua-dua belah pihak, maka Yang Arif Hakim akan memberi keputusan pada hari tersebut juga dan menyediakan draft perintah. Kemudian, serahan perintah bersih akan dikeluarkan bagi kedua-dua belah pihak. Kes akan selesai dalam masa 6 jam. Dr. Muhammad Naim Mohtar, iaitu Ketua Hakim Syar'i Malaysia, mengatakan jadi dalam tempoh 90 hari tersebut banyak perkara yang mungkin berlaku. Contohnya berlaku penderaan dalam tempoh 90 hari tersebut. Maka usaha JAKIS dalam melaksanakan versi perceraian fast track ini telah memudahkan banyak pihak yang ingin keluar dari masalah perceraian mereka. Kes yang akan saya analisis, yang akan saya kupas ialah NMK lawat MFD 2019-2 SHLR 84. Pada ringkasan fakta kes, NMK merupakan plaintiff yakni isteri dan MFD sebagai defendant yakni suami telah berkahwin pada 4 September 2005. Sepanjang tempoh 13 tahun perkahwinan, plaintiff dan defendant tidak memiliki sebarang cahaya mata. Kemudian pada tanggal 31 Julai 2018, plaintiff dan defendant telah hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor bagi memfailkan suatu permohonan perceraian secara fast track dan tertakluk di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Semasa prosedur dijalankan, plaintiff mengesahkan bahawa plaintiff berada dalam keadaan suci, iaitu tidak haid dan tidak mengandung. Selain daripada itu, kedua pihak juga tidak pernah bercerai di luar mahkamah atau dalam mana-mana mahkamah syariah sebelum ini. Selain mengesahkan bahawa mereka adalah dengan suci hati dan rela hati bersetuju untuk bercerai pada hari tersebut. Mahkamah setelah berpuas hati dengan keterangan dan alasan-alasan yang diberikan oleh kedua pihak telah membenarkan permohonan yang dibuat serta mengarahkan defendant untuk menceraikan plaintiff dengan talak 1. Walau bagaimanapun, defendant telah menukar bacaan teks lafaz cerai talak 1 kepada menceraikan dengan talak 10. Terdapat 3 isu yang dibangkitkan, iaitu yang pertama, adakah Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan? Yang kedua, adakah lafaz talak yang dikeluarkan oleh defendant telah memenuhi rukun-rukun talak? Dan yang ketiga, adakah lafaz talak 10 yang dikeluarkan oleh defendant dalam satu majlis akan dikira sebagai satu talak, 2 atau 3 talak? Yang pertama, sama ada Mahkamah Syariah berbidang kuasa untuk mendengar permohonan. Bagi menentukan sama ada Mahkamah Syariah telah berbidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan permohonan, Mahkamah telah merujuk Seksyen 62/2 dan Seksyen 61/2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor seperti yang berikut. Selain itu, Mahkamah juga telah merujuk Seksyen 47 dan Seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor seperti yang berikut. Isu yang kedua, sama ada lafaz cerai yang diucapkan oleh plaintiff telah memenuhi rukun-rukun talak. Mahkamah telah merujuk Kitab Mughni Al-Mushtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fash Al-Minhaj berdasarkan kepada matan Fath Al-Mu'in yang bermaksud. Dan ada pun rukun talak itu ada 5, iaitu suami, lafaz yang digunakan, kasat talak, isteri dan talak yang dijatuhkan dengan kekuasaan suami. Berdasarkan kepada kes ini, defendant telah memenuhi rukun yang pertama, iaitu merupakan suami plaintiff yang sah, iaitu Islam, mukallaf serta baligh. Bagi rukun talak yang kedua, iaitu lafaz yang digunakan, defendant dalam kes ini menggunakan lafaz yang soreh, iaitu terang dan jelas berdasarkan kepada lafaz yang telah diberikan di hadapan mahkamah yang berbunyi bahawa saya, MFD, menceraikan isteri saya, NMK, dengan talak 10. Bagi rukun yang ketiga, iaitu kasat. Disebabkan lafaz yang digunakan adalah berbentuk soreh dan secara terang, defendant menyebut perkataan cerai dan talak, maka sudah cukup mensabitkan bahawa defendant mempunyai niat untuk menceraikan plaintiff. Bagi rukun yang keempat, iaitu kepada siapa lafaz tersebut ditujukan. Oleh kerana lafaz yang digunakan oleh defendant bersifat soreh, maka sudah jelaslah talak tersebut ditujukan kepada plaintiff, iaitu NMK, sebagai isteri yang sah kepada defendant. Seterusnya, bagi rukun yang kelima, iaitu kekuasaan suami untuk menceraikan isteri.
Defendant ketika menceraikan plaintiff berada dalam keadaan berakal, waras dan memahami kesan daripada lafaz cerai yang diucapkan. Melihatkan kepada kelima-lima rukun perceraian yang telah dipenuhi, mahkamah telah berpuas hati bahawa kedua-dua pihak telah memenuhi semua syarat untuk berlakunya perceraian. Isu yang ketiga, sama ada lafaz talak 10 tersebut perlu dikira sebagai talak 1, 2 atau 3. Mahkamah telah merujuk kitab Al-Jilid 5 halaman 138 yang bermaksud Imam Syafi'i berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Ibnu Jurais bahawasanya Atha dan Mujahid berkata, seorang lelaki telah mendatangi Ibnu Abbas lalu berkata, saya telah mentalakkan isteri saya dengan talak 100. Ibnu Abbas berkata, ambillah 3 dan tinggalkan yang 97. Mahkamah juga telah merujuk hukum syarak yang mengatakan jika talak dibuat sebanyak jumlah bintang langit, ia hanya berjumlah 3 talak, iaitu jumlah maksimum yang dibenarkan oleh Islam. Selain itu, mahkamah selanjutnya telah merujuk kes Zainuddin Kamaruzaman lawan Khairuzita Khairuddin yang mana hakim bisyara dalam kes tersebut menjelaskan sebanyak mana talak yang dilafazkan, ia hanya akan dikira setakat 3 talak sahaja, iaitu jumlah maksimum yang dibenarkan oleh hukum syarak. Justru mahkamah berpuas hati bahawa kesemua rukun talak telah dipenuhi dan lafaz talak yang diucapkan oleh defendant iaitu bahawa saya MFD menceraikan isteri saya NMK dengan talak 10 adalah berjumlah 3 talak kepada plaintiff. Isu yang kedua, sama ada lafaz cerai yang diucapkan oleh plaintiff telah memenuhi rukun-rukun talak. Mahkamah telah merujuk kitab Mughni Al-Mushtash ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fash Al-Minhaj berdasarkan kepada matan Fath Al-Mu'in yang bermaksud, dan ada pun rukun talak itu ada 5, iaitu suami, lafaz yang digunakan, kasat talak, isteri dan talak yang dijatuhkan dengan kekuasaan suami. Berdasarkan kepada kes ini, defendant telah memenuhi rukun yang pertama iaitu merupakan suami plaintiff yang sah, iaitu Islam, mukallaf serta baligh. Bagi rukun talak yang kedua iaitu lafaz yang digunakan, defendant dalam kes ini menggunakan lafaz yang soreh yang terang dan jelas berdasarkan kepada lafaz yang telah diberikan di hadapan mahkamah yang berbunyi bahawa saya MFD menceraikan isteri saya NMK dengan talak 10. Bagi rukun yang ketiga iaitu kasat, disebabkan lafaz yang digunakan adalah berbentuk soreh dan secara terang, defendant menyebut perkataan cerai dan talak, maka sudah cukup mensabitkan bahawa defendant mempunyai niat untuk menceraikan plaintiff. Bagi rukun yang keempat, iaitu kepada siapa lafaz tersebut ditujukan. Oleh kerana lafaz yang digunakan oleh defendant bersifat soreh, maka sudah jelaslah talak tersebut ditujukan kepada plaintiff iaitu NMK sebagai isteri yang sah kepada defendant. Seterusnya, bagi rukun yang kelima iaitu kekuasaan suami untuk menceraikan isteri. Defendant ketika menceraikan plaintiff berada dalam keadaan berakal, waras dan memahami kesan daripada lafaz cerai yang diucapkan. Melihatkan kepada kelima-lima rukun perceraian yang telah dipenuhi, mahkamah telah berpuas hati bahawa kedua-dua pihak telah memenuhi semua syarat untuk berlakunya perceraian. Seterusnya ialah keberkesanan pelaksanaan sistem fast track. Tujuan fast track diperkenalkan adalah untuk memastikan kes di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 diselesaikan dengan segera. Sebelum pelaksanaan sistem fast track, pasangan yang mencapai persetujuan untuk bercerai perlu menunggu selama 90 hari untuk menyelesaikan kes mereka. Namun, setelah sistem fast track ini diperkenalkan, kes tersebut boleh diselesaikan dalam tempoh 6 jam. Yang kedua, mengurangkan kos dan beban tugas persidangan mahkamah. Hal ini dapat dilihat apabila jumlah pendaftaran kes cerai di bawah Seksyen 47 mampu dikurangkan. Jadi, ianya sekaligus dapat mengurangkan beban kerja kaki tangan mahkamah daripada menyelesaikan dan menguruskan kes-kes yang melibatkan tangguhan. Secara umumnya, pengurangan beban juga mampu memberi kesan kepada kos jabatan dan juga pelanggan. Seterusnya, menjimatkan kos pihak-pihak yang terlibat, yang mana pihak-pihak iaitu suami atau isteri tidak perlu untuk melantik peguam bagi mewakili kes mereka. Dalam sistem fast track ini, suami atau isteri dibolehkan untuk memfailkan kes mereka sendiri iaitu kes cerai tanpa diwakili oleh peguam. Jadi, mereka tidak
kos keseluruhan yang tinggi bagi menyelesaikan kes mereka. Mereka hanya perlu membayar anggaran purata sebanyak RM100 sahaja bagi permohonan kes mereka yang akan diselesaikan terus pada hari yang sama. Dan ianya seterusnya menjimatkan masa, tenaga serta wang ringgit pihak-pihak yang dari perlu hadir ke mahkamah berulang kali. Yang terakhir, mengurangkan rungutan dan beban dalam kalangan pelanggan, yang mana sistem fast track ini setidaknya dapat mengurangkan rungutan dan juga aduan yang mendakwa bahawa mahkamah mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan kes cerai. Jadi, dalam pada itu, pihak-pihak yang terlibat juga tidak perlu untuk kerap mengambil cuti daripada majikan semata-mata untuk menyelesaikan kes mereka. Seterusnya, cabaran sistem fast track. Yang pertama, alasan perceraian. Perkara ini timbul apabila pihak-pihak yang tidak terlibat seperti para akademik, pegawai syar'i, pegawai-pegawai di mahkamah selain negeri Selangor memberi tomahan bahawa sistem fast track ini adalah salah satu jalan untuk menggalakkan perceraian. Namun begitu, dalam hal ini, hakim akan membuat keputusan dengan melihat apakah alasan-alasan munasabah yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang terlibat yang menyebabkan mereka memfailkan penceraian. Jadi berdasarkan prosedur yang sedia ada dalam peruntukan Seksyen 47/3 Indakman Undang-Undang Keluarga Islam Selangor yang memberi kuasa kepada mahkamah untuk membuat keputusan sekiranya mahkamah berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu, pelaksanaan sistem fast track ini bukanlah semata-mata untuk menyelesaikan kes cerai dengan sewenang-wenangnya tanpa melalui langkah yang sewajarnya. Hal ini kerana sebelum pasangan suami isteri itu datang ke mahkamah untuk memfailkan kes cerai, mereka digalakkan untuk berjumpa dengan pegawai runding cara keluarga di unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Agama Islam Daerah supaya mencari langkah penyelesaian terhadap konflik rumah tangga yang dihadapi. Dan sekiranya runding cara itu gagal, barulah boleh dilakukan proses penceraian di mahkamah syariah. Yang kedua, peningkatan kadar statistik permohonan cerai di mahkamah syariah di Selangor. Pelaksanaan sistem fast track ini bukanlah proses yang menggalakkan masyarakat Islam untuk bercerai sehingga ia menyumbang kepada kadar perceraian. Akan tetapi pada hakikatnya pelaksanaan ini adalah untuk memudahkan proses pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan kes tanpa menunggu 90 hari. Akan tetapi sesetengah pelanggan atau pihak-pihak yang bertikai menganggap bahawa kes fast track ini adalah salah satu proses yang sangat mudah untuk bercerai. Dan disebabkan itulah berlakunya peningkatan kadar statistik permohonan cerai. Selain itu juga, jumlah penduduk yang ramai di Selangor juga mempengaruhi kadar statistik perceraian tinggi di negeri tersebut. Apa yang dapat disimpulkan adalah realitinya tidak semua perkahwinan mampu bertahan seperti mana yang mereka impikan. Dan bagi pasangan ini, mereka merasakan hanya penceraian sahaja yang menjadi penyelesaian dan juga titik terakhir buat mereka menyelesaikan masalah mereka. Hal ini adalah lebih kepada untuk menjaga hak-hak pasangan dan juga anak-anak. Maka dengan itu terlaksanalah sistem penceraian secara fast track. Hal ini bagi memudahkan pasangan yang telah mencapai kata sepakat untuk berpisah. Walaupun jika kita lihat sistem ini mempunyai kelebihan dan juga cabaran, akan tetapi cabaran ini perlulah diatasi hari demi hari oleh pihak JAKIS. Dan satu perkara yang perlu diingatkan bahawa penceraian melalui sistem fast track ini bukanlah akan diberikan dengan sewenang-wenangnya untuk menggalakkan penceraian. Akan tetapi, ia akan memerlukan kepada pemeriksaan yang teliti daripada hakim sebelum keputusan diputuskan.